Mas Gading. Terima kasih Puan Speaker. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua yang ada di dalam Dewan Yang Mulia ini. Puan Speaker, saya menyambut baik pindaan ini di dalam usaha dan komitmen kerajaan untuk menambah baik liputan sistem perlindungan kebajikan tenaga kerja melalui sistem insurans pekerja demi menjamin kesejahteraan rakyat kita secara amnya selari dengan peredaran zaman. Namun begitu, saya ingin menyentuh tentang beberapa perkara. Perkara pertama adalah yang paling utama yang ingin saya utarakan di sini ialah mengenai kadar caruman. Selaras dengan pergerakan ekonomi semasa dan kos sara hidup yang kian meningkat, saya percaya pelarasan ini akan menjadi satu faedah dan kelegaan kepada pekerja-pekerja di bawah kategori berkaitan. Mungkin ramai kita yang beranggapan bahawa mereka yang bergaji RM5,000 ke RM6,000 ini adalah golongan yang selesa. Namun begitu, dengan kos sara hidup yang semakin tinggi, rentetan bencana seperti pandemik COVID-19, keadaan ekonomi yang semakin kompetitif dan mencabar, masih ada golongan yang walaupun bergaji sebegini mempunyai ramai tanggungan dan komitmen. Kita tidak boleh mengetepikan hak dan kebajikan mereka. Secara amnya, mereka yang berpendapatan sebegini terdiri daripada mereka yang tergolong dalam pekerja berkemahiran dan juga pekerja ekonomi gig. Saya menyokong usaha kerajaan untuk mengambil pendekatan yang progresif ini untuk membantu golongan pekerja ini. Namun begitu, saya ingin mencadangkan agar caruman pihak majikan dinaikkan sedikit. Saya cadangkan supaya kadar caruman pihak majikan dinaikkan sekurang-kurangnya 2 kali ganda ke 0.4% berbanding dengan 0.2%. Seperti apa yang dicadangkan di bawah RUU ini. Manakala caruman bagi pihak pekerja kekal sama ada seperti yang dicadangkan di bawah RUU ini. Kalau boleh, kesemua kategori kadar caruman yang dipertanggungjawabkan kepada pihak majikan di bawah jadual kedua, Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 perlu dikaji semula dan dinaikkan juga. Saya juga mengambil kira kadar yang saya cadangkan ini akan diperluaskan, ditambah baik dan mutu kemudahan-kemudahan di bawah sistem insurans ini juga akan turut dipertingkatkan. Saya berpendapat bahawa kadar yang saya cadangkan ini adil kerana kalau kita lihat negara-negara maju seperti Singapura dan Australia, sistem insurans pekerja dibayar sepenuhnya oleh pihak majikan. Seterusnya bercakap tentang coverage ataupun liputan perlindungan kebajikan ini. Perkara kedua yang ingin saya utarakan di sini adalah berkaitan dengan kenaikan kadar caruman ini. Saya turut berharap agar faedah-faedah yang akan diterima oleh pekerja-pekerja yang terkesan dan layak akan turut dirombak semula dan dipertingkatkan selaras dengan kenaikan kadar yang telah dipersetujui di bawah RUU ini kelak. Saya mengambil contoh antara faedah yang diterima di bawah sistem ini ialah elawan latihan yang berjumlah RM10 ke RM20 sehari. Siapa di antara kita di sini yang boleh makan dengan jumlah ini sehari? Buruk-buruk pun satu kali duduk di kedai makan berserapan kita sudah membelanjakan dalam kira-kira RM6 ke RM10. Belum lagi termasuk makan tengah hari, tambang bas dan sebagainya. Selain daripada itu, saya juga ingin mencadangkan agar faedah yang lebih meluas dan fleksibel diberikan di bawah sistem insurans ini. Contohnya dari sudut jenis-jenis latihan dan lokasi pusat-pusat latihan. Seterusnya bagi perkara yang terakhir, memandangkan sistem ini baru diperkenalkan sejak 2018, saya ingin menyeru agar setelah RUU ini diluluskan kelak, usaha-usaha untuk meningkatkan kesedaran di kalangan golongan ini akan dipergiatkan. Saya rasa ramai yang masih belum sedar akan kewujudan kemudahan-kemudahan yang diperuntukkan di bawah akta ini dan kerja-kerja pemantauan juga perlu ditingkatkan khasnya di kawasan-kawasan pinggir dan luar bandar. Tindakan yang lebih keras perlu dikenakan ke atas majikan-majikan yang didapati melanggar ataupun tidak mematuhi akta ini. Dengan sistem teknologi yang kian canggih sekarang, saya juga berharap agar proses permohonan dan tuntutan dapat dipercepatkan dan dipermudahkan. Dalam arti kata lain, kurangkan karenah birokrasi. Dan akhir kata, saya yakin usaha kerajaan untuk merombak semula kadar caruman ini dan sekiranya kadar caruman ini dinaikkan sedikit lagi, kita akan dapat meningkatkan lagi mutu dan kesejahteraan sumber tenaga kerja kita, khasnya tenaga kerja berkemahiran kita. Dengan ini, Mas Gading mohon menyokong. Sekian, terima kasih.